Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini saya Asma binti Ahmad, pelajar sepada USIM kohort 10 pada 6 November 2020 pada hari Jumaat yang mulia ini telah sampai ke Inabah Kuala Nerang. Ya, sekarang kita berada di hadapan Inabah ini, Inabah Malaysia Jabal Soh. Anda kini sedang berada di zon zikir. InsyaAllah ni kita berada di laluan masuk dan kita bersama dengan staf Inabah yang meraihkan kehadiran saya bagi mewakili kumpulan zon utara yang akan ke dalam Inabah ini. Saya Muhammad Ramzan bin Ismail, berasal daripada Pulau Kelantan dan dah berkhidmat sini lebih kurang 5 tahun, lebih 5 tahun. Khidmat sini maksudnya saya bukan bekerja lah, saya bukan bekerja sini, hanya niat saya untuk membantu Pak Bu dan juga anak bangsa kita lah untuk kuliah daripada dalam. Dan kenal dengan, kalau ikut sejarah tempat Inabah ni, sebenarnya Inabah ni berasal daripada di Indonesia. Permulaan nama Inabah tu adalah salah seorang daripada musyrik kami tu, Abah Hanum. Dia buka satu pondok untuk pondok mengaji, biasalah pondok mengaji kitab semua ni. Tapi dalam masa yang sama dia tengok di tempat di kawasan dia tu adalah ramai anak-anak muda kita terlibat dengan dadah ni. Jadi dia pun ambil budak-budak ni, cuba pulihkan. Dia cuba pulihkan tapi dia gabung sekali dengan pelajar-pelajar pondok. Bila dia gabung dengan pelajar pondok, akan timbul satu masalah. Kalau kita lah sebagai contoh lah, benda yang tak elok ni lagi ramai orang yang tertarik daripada benda yang elok. Jadi kalau walaupun yang penagih tu minoriti, tapi dia boleh menyebabkan majoriti tu akan rosak. Jadi disebabkan itu dia Abah Hanum ni, musyrik kami asingkan antara pelajar-pelajar pondok dan juga pelajar-pelajar apa ni yang nak pulih daripada dadah ni. Jadi bila tu itulah timbulnya satu nama Inabah tu. Dia asingkan benda tu. Kalau untuk nak berhenti barang, nak berhenti dadah ni, dia buka satu tempat lagi. Dan Pak Guru kami, Datuk Zulkifli Sujat ni, sebagai anak murid Abah Hanum, diamanahkan oleh guru dia, Abah Hanum tu, untuk buka Inabah di Malaysia. Dan masa tu tahun 1978 tu. Oh, maknanya tahun 1970 ada kisah dah. Tapi masa tu baru percubaan lah, nak buka tu. Jadi Pak Guru pun, Datuk Zulkifli, buat hanya di dalam rumah dia saja, di Pulau Bitin sana. Pulau Bitin ni kawasan mana saya tak tahu, di Langgar lagi kurang. Pulau Bitin dibuat pasal rumah hanya 2-3 orang sajalah di situ. Jadi bila masuk tahun 85-86 macam tu, makin ada ramai. Tahun 90-an tu dah makin ramai, baru kami pindah ke sini. Pindah ke ni lah tempat ni. Tu permulaan sejarah Inabah lah sedikit banyak lah secara ringkas lah. Kalau kita kat sini ni, kira 100% tenaga agama, maknanya memang 40 saja. Ya. Kami tak ada bantuan apa-apa daripada mana-mana pihak. Hanya bantuan sendirian lah. Boleh dekat kelas kita? Boleh dengar tak? Boleh. Jadi sumber keuangan tu? Keuangan bergantung kepada sumbangan ramai daripada yuran kita. Itulah yuran itu. Yuran berapa tu kalau yuran masuk? Kami
pihak ketika pendaftaran apa semua bawa cerita. Jadi memang harapkan semangat orang lain. Lebih kurang. Kalau puan boleh tengoklah kawasan-kawasan kami ni, nampak macam megah kan. Tapi semua tu dia kata semangat orang ya. Bukan kata hasil daripada yuran. Yuran tu memang boleh kata cukup untuk kita ambil untuk makan, untuk bayar tenaga pengajar, untuk program-program kan. Kalau nak buat pengajaran ni memang tak mampu lah kalau itu kan. Bila kita buat kerana Allah akan bantu. Ya, di situ. Dari rezeki Allah. Ya. Bagi saya lah Pak Guru selalu lah sering kali bercerita tentang sebenarnya keberkatan itu. Berkat kerana dia ikut kata ibunya, dia yakin. Puan bayangkan Pak Guru buka sini ni asal ni sebelum ini ni hutan ni nak pergi masuk tu kenapa nak masuk daripada jalan besar sini Ya. baru dia buka. Masa kami mula masuk kami lagi Wis tunjukkan dekat jalan kecil kami tak confident. Sampai jalan kecil dekat pada bola kan. Itu boleh sampai lagi. Ini kalau bayang daripada jalan besar luar tu, jalan pokok senang kan, kalau sebelah ni jalan Citra ni. Tak boleh sampai dulu tahun 40 cerita tahun 90-an dulu mana ada jalan lagi. Terokos diri pakai Allah dia kata punya lah nak bikin bukan. Kalau fikir logik akal, kalau saya fikir masa Pak Guru cerita tentang macam mana dia boleh buka penambah ni, memang saya tak nak bayar, tak nak imagine. Kerana susah punya, tapi berkat. Karamah dia dan juga berkat dia pegang amanah dulu dia, benda tu jadi. Siapa boleh tahu ni lah. Bukan senang ni kita ni. Nak pegang amanah dulu. Ya. Satu perkara yang berat. Tengok dia punya perjuangan dia macam mana dan dia pilih dari perkara ni lah. Macam-macam halangan, macam-macam rintangan, macam-macam dugaan. Tapi dia sabar. Alhamdulillah. Akhirnya Allah soalan tadi yang kena dengan modul. Modul. Itulah tadi kami masa pagi tadi tu kami nak masuk ke jalan kecil. Lepas tu mati lah dia cakap macam tak kereta kami ni MPV muat atau tidak kan. Itu dah sungai tu kan. Dia kata nak mesti patut dia kakak tu makcik. Dia kata tak apa. Saya tunjukkan. Dia tunjuk sampai depan. Tapi kalau pakai Waze dia ada sampai sini, sampai gak ni. Tadi kami Allah izin dia tunjuk cara ni. Cuba pakai Waze tu. Map. Kalau Waze dia direct sampai sini, sampai gak. Map sama. Map tu sampai rumah ada rumah lama. Dia dah cabar 3 tu kalau straight di jalan mati tu. Dia tadi dia naik titi sikit. Lepas tu turun tepi bendang tu. Tepi sungai. Dia naik sungai, lepas tu lalu tepi bendang. Betul ada satu rumah tu. Tapi nampaklah tanda jenabah tu belakang pada rumah tu. Dia tunjuk belah depan tu. Itulah betul lah tu di jalan tu memang macam mana kereta tak pernah lari. Memang tak boleh situ. Dia sampai situ ya. Kalau map, kalau Waze dia boleh sampai kan. Biasa kalau buat telefon saya kata pakai Waze lah senang. Nak cari pun tak jumpa lah. Lalutan ni. Modul ni okey kita di sini kita pegang satu Pak Guru dipegang satu hadis Rasulullah SAW yang lebih kurang maksudnya lah dalam tubuh anak Adam ni ada seketul daging. Sekiranya baik daging tu maka baiklah seluruh segala-galanya. Sekira buruklah daging tu maknanya buruklah segala-gala tentang seorang manusia. Sahabat tanya apa itu? Itu hati. Jadi oleh kerana kita berpegang pada hati itu, berpandu pada hati itu, macam mana seorang manusia ni kita nak ubah hati dia untuk menjadi bersih kepada segala sifat-sifat asli. Jadi kalau kita renung balik, kita fikir balik, bab penyalahgunaan dadah itu memang berpunca dari situ saja. Kalau dia betul-betul berpegang pada Islam, kalau dipegang pada apa yang sudah ditetapkan Allah, kita ada hukum hakam, kita ada memang halal pun benda tu kan. Kalau orang pegang tu, tapi seorang manusia ni tak fikir benda tu satu benda yang
berat. Satu benda yang hukum tu tak boleh nak langgar, hukum yang tak boleh. Kerana apa pun daripada hati. Jadi untuk mengubah hati itu kita menggunakan model Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Satu tarikat. Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Oh, Qadiriyah. Qadiriyah bukan Qadariyah. Qadariyah lain. Qadiriyah ni asalnya daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah seorang ulama zaman dulu yang kita dipanggil Qutbul Alami, maknanya penghulu wali ya. Wali. Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi tarikat ni hanya mengamalkan dua zikir saja. Satu dipanggil zikir jahar dan satu lagi zikir kofi. Zikir jahar ni zikir yang bersuara. Zikir dengan kalimah la ilaha illallah dengan cara kita sebut benda. Dan ada kaedah fikih dia daripada cara kita nak zikir. Yang kedua kita panggil zikir kofi, itu zikir dalam hati. Zikir dalam hati ni zikir yang senyap, tak sunyi, tak berbunyi. Kita zikir katakan Allah. Itu intipati kita sebenarnya. Intipati kita tu zikir. Kalau betul-betul mengamalkan zikir itu, insya-Allah. Maknanya hati kita tu mungkin ialah hati kita ni kelak. Siapa-siapa pun bukan apa pernah dirada pun. Kita sendiri bukan manusia umum. Kalau kita banyak sikap-sikap negatif kan, jadi memang benda tu akan jadi satu apa kata lapisan lah, dia macam hijab lah, tertutup lah. Cahaya Allah yang masuk, nurullah tak boleh nak masuk, hidayah Allah. Jadi bila kita zikir tu, Pak Abu kata ibarat kita tutup ni, tutup lama-lama dah Allah, kita zikir lama-lama dia dah baru bila cuci hati tu, barulah kita boleh masuk ke ilmu. Kita nasihat pun dia berterima kan? Kita jumpa penagih di luar dah, siapa-siapa kita jumpa, kita pergi nasihat dia. Tak layan, jangan cerita lah. Dia masuk dengan kandang, keluar dengan kan? Nak terima macam mana hati dia lelah. Jadi tujuan kita nak biar hati tu. Hati sekurang-kurangnya dia tengah proses penyucian. Barulah kita masuk ke ilmu lain. Jadi macam itulah lebih kurang lah. Jadi itu intisari kita, intipati kita. Yang lain-lain itu adalah sampingan tu untuk kita nak mempertingkatkan amalan. Jadi kalau kita tengok pada modul Inabah ni, bermulanya daripada pukul 3 pagi. Pukul 3:30 pagi mandi taubat apa semua lah. Tapi kalau nak cerita untuk panjang, dia nak nanti saya cari kita punya ni model kita. Nak tengok tak? Apa taubat? Mandi taubat. Pukul 3:30 pagi. Mandi taubat ni satu gayung, satu doa. Rabbi anzilni zalam mubarak wa anta qawli satu satu 40 gayung. Itu kita mewajibkan lah. Bagi setiap-setiap Maknanya satu gayung mandi ada satu doa. Ada doa dia. Habis mandi taubat pukul 3:30 pagi, pukul 4:15 minit, pukul 4:10 lebih kurang, paling lewat pukul 4:10 kita start tahajud. Tahajud ya. Tahajud ni waktu tahajud ni banyaklah kita buat sembahyang sunat. Taubat, sunat hajat, tahajud 12 rakaat dan witir 3 rakaat. Kalau memang lah. Betul. Kalau mungkin ada kalau boleh kan, cuba main duduk tidur sini satu malam. Cuba tengok dia punya program semuanya. Saya pernah ustaz daripada staf daripada Jabatan Agama datang untuk nak, dia pun buat macam ni lah, macam ada tesis pun lah. Dia datang sini 3 hari. Dia ikutlah, cuba nak tengok lah kita punya program. Masuk hari kedua tak boleh, surrender. Kadang-kadang tak mampu dah ikut dia. Dia terfikir, boleh, mampu pun budak-budak ni buat. Memang tak mampu sebenarnya. Kita orang nombor pun tak mampu sebenarnya. Tak mampu. Tapi oleh kerana di sini
kita sudah daripada awal lagi. Hari pertama tu kita sudah paksa dia. Buat juga Pak. Jadi saya cerita kat ustaz tu 3 orang staff tu. Saya kata sini dia kena lalu juga 3 peringkat. Yang pertama peringkat paksa. Mesti kita kena paksa. Kalau tak paksa tak jalan. Tak boleh. Peringkat kedua, dia biasanya selepas pada 40 hari dia buat amal ni, dia kita paksa juga suruh dia buat. Tak boleh tak buat. Lama-lama dia jadi biasa. Peringkat biasa lah. Mana tak perlulah kita nak paksa dah. Dia dah tahu dah rutin harian ni. Jadual. Dia tahu. Peringkat biasa ni, lama-lama dia buat, baru dia mari peringkat rasa. Peringkat rasa ni nak dapat ni, kita pulang pada diri orang tu lah. Kalau setengah orang kadang-kadang sampai balik pun dia tak rasa apa, tak dia buat. Kebanyakannya biasanya 4 bulan ke atas, 5 bulan tu dia dapat rasa ni, kau hak dia amal. 3 peringkat ni dia kena lalu. Kalau tak lalu tak boleh. Jadi peringkat awal kita paksa dulu. Kejut. Ketiga suku kejut. Oh memang lihat lah, dia nak bangun kan. Sampai kita kadang-kadang pakai spray. Saya pakai spray fabric tu. Semua kaki. Di rumah tak pernah buat. Tak pernah mandi, tak pernah apa. Bangun pukul 3.30 pagi. Tak tidur pernah lah pokok order tu. Nanti nak suruh bangun 3.30 ni. Lepas senang. Tu kerja pula tu. Tapi lama-lama tak boleh kita dah paksa lama-lama ni. Yes, tak. Apa dah? Jadi